Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okay, jadi hari ini kita akan meneruskan sesi webinar pagi ini yang dengan topik yang sebenarnya menarik lah topik ni untuk kita jarang explore. Okay, topik ni berkaitan dengan membina image 3D CAD bagi printer 3D. Okay. Dia menggunakan aplikasi Tinkercad, Autodesk Tinkercad. Okay, jadi hari ini sebenarnya rakam webinar pagi ni kita dilaksanakan secara rakaman oleh penceramah kita iaitu Puan Zain binti Retas di Pukul Rakam. Beliau adalah pegawai e-learning PTSN dan dia akan menceritakan tentang bagaimana nak melaksanakan ataupun membina image 3D CAD bagi printer 3D. Okey, jadi oleh kerana rakaman saya akan membuka video, maksudnya saya akan buat video yang dirakam oleh Puan Zain sendiri untuk menggantikan beliau secara langsung. Okey, sebarang pertanyaan sebenarnya masih lagi boleh diajukan kepada penceramah. Sekiranya ada persoalan yang nak dikemukakan, bolehlah dikemukakan di Telegram webinar. Okey, jadi sebelum tu latihan ni memerlukan, saya bacakan dulu dia punya keperluan webinar, iaitu yang pertama memerlukan sama ada komputer, laptop dan juga memerlukan kepada capaian internet yang stabil. Okey, sebelum tu untuk memastikan webinar dapat dilaksanakan tanpa masalah teknikal. Okey, jika pertanyaan setakat ni pertanyaan macam tadi lah, kita akan sesi pertanyaan ni tidak seperti biasa, tapi masih lagi boleh bertanya kepada penceramah melalui Telegram. Okey, link Telegram tu saya akan buka selepas tamat sesi webinar ini. Okey, sekejap. Kalau kita Google Tinkercad, tinkercad.com, ini adalah paparan dia. Dia adalah syarikat di bawah Autodesk juga. Diberi nama Tinkercad. Lebih simple, mudah, sesuai untuk pelajar-pelajar sekolah, pelajar politeknik ataupun mereka-mereka yang baru hendak mengenali 3D, design 3D. Jadi inilah paling sesuai lah. Platform web 2.0 yang sesuai digunakan untuk belajar 3D. Okey, dia punya tema ataupun dia punya adalah flat is boring. Jadi pembelajaran dalam Tinkercad ni adalah semuanya 3D. Jadi from the mind to design in minutes, Tinkercad is free, easy to use apps for 3D design, electronic and coding. It used by teacher, kids, hobbyists and designer to make design and make anything. Okay, ini adalah paparan umum apa itu Tinkercad. Tinkercad ada 3 komponen utama di dalam Tinkercad. Yang pertama, kita nak buat create design and make anything menggunakan 3D design. Yang kedua, kita nak buat program, simulate dan assemble lita-lita elektronik. Dan yang ketiga, kita nak design kod menggunakan kod block. Okay, kita pergi ke 3D design. Okay, ini ada punya banner. Okay, 3D design. Dalam 3D design dalam Tinkercad, kita tak perlu tahu pasal CAD to make print awesome 3D model ataupun AutoCAD apa-apa. Kita tak ada basic pun kita boleh belajar. Jadi dia kata senang and easy as place, just, adjust ataupun combine. Okay, kita placekan objek yang kita nak letak tu, shape or add, remove material. Lepas tu kita adjust posisi, move, rotate and adjust shape freely in space ikut apa yang kita nak. Dan kita combinekan beberapa shape together to set a shape to create model as detailed as you want. Okay, kita design sendiri objek yang kita nak dengan combinekan blok-blok shape yang ada. Okay, next step,
3D print your design. We support all 3D printer that accept standard STL file format. 3D objek yang kita telah design tu, kita akan save at stl.stl, dan jika kita ada 3D printer, kita boleh print lah. Dan yang kedua adalah order 3D print online. Our partner 3D printing service get your creation ship right to your door. Okay, dia juga sediakan 3D prints online, dan dia juga sediakan laser cut in. Export a slice of model as an SVG file for laser cutting. Kalau kita ada laser cutting, kita boleh juga save design kita tu as .svg sesuai dengan format laser cut it. Okay, kita nak start belajar 3D. Kita nak start belajar 3D. Okay, yang pertama sekali kita placekan objek. Okay, kemudian kita view, move, rotate. Ini adalah step-step nak belajar 3D. Selain tu kita boleh size up, kita boleh grow it and align it. Okay, saya sign in menggunakan akaun Google. Okay, ni paparan 3D. Saya klik kat tepi ni, 3D design, create new design. Okay, ini adalah paparan bagi Tinkercad untuk 3D. Dekat atas ni contoh nama file. Okay, ini ada top view dengan front view. Okay, ini ada home view, max zoom in, zoom out, dan orthographic. Okay, belah atas ni import. Kalau kita ada apa-apa 3D file yang sesuai di dalam Tinkercad yang boleh kita import, dia terima. Okay, kemudian ni adalah export bila kita dah siap kita punya design 3D, dan kita boleh sharekan kepada community design kita, sama ada community Tinkercad ataupun student-student kita melalui email ataupun apa-apa media sosial. Okay, ini adalah work plan dia. Okay, work plan ni boleh terdiri daripada work plan dan ruler. Okay, ini adalah Tinkercad punya library shape dia. Okay, dia ada text and number. Okay, dalam bentuk 3D. Dia ada karakter, hand, spectacle dan sebagainya, ice cream, Autobot, ada karakter, ada connector. Okay, connector, ball, lock ball, dan sebagainya. Okay, dia ada OMSI hangout space, OMSI. Okay, ini dinamakan dengan OMSI. Stool, ada high stool, ada lamp dan sebagainya. Okay, dia ada making at home. Okay, ini new. Kat sini dia beritahu ada tissue rolls, toothpick, pencil dan sebagainya. Okay, lagi diberi kat sini shape generator. Ada beberapa features, softbox. Boleh tengoklah kat sini. Ada satu, ada dua, ada fan, round wind. Okay, features ataupun all. Okay, dia juga ada dalam library Tinkercad ni, ada circuits. Okay, assembly. Okay, ada glow, move, assemblies. Dia ada component. Okay, component LED, servo motor, AA battery, triple A battery dan sebagainya. Okay, dia ada circuit, ada assembly component, printable, dia ada Smithsonian. Kita tengok apa dia.
Dia ada simbol-simbol lama artifak, simbol-simbol artifak. Okey, dia ada dinosaur, simbol-simbol dinosaur zaman purba. Okey, lagi dia ada skeleton. Okey, ada hip, shoulder, skeleton. Okey, lagi dia ada skeleton. Okey, dah habis. Bawah printables. Okey, okey, dia ada favorite. Apa yang kita buat favorite tu dia akan simpan dekat dan part collection. Kalau kita dah buat, dia akan simpan dalam menu parts ni. Okey. Okey, untuk import kita boleh import 2D or 3D file dalam Tinkercad dengan syarat support file .stl, .obj dan .svg. File size dia mesti tak lebih 25 MB. Okey. Okey, kat bawah ni ada edit grid. Okey, edit grid ni kita boleh setkan unit tu dalam unit millimeters, inches, grid ataupun preset. Ni unit-unit yang ada Okey, width dia berapa, length dia berapa, kita boleh update grid kita Okey, tadi tu kita belajar 3D. Okey, sekarang ni kita nak belajar circuit pula. Kita patah balik ke Tinkercad. Dia saving your work tadi. Okay, dia patah balik ke dashboard, tinkercad.com dashboard. Kita pergi ke circuit circuit. Kita pergi create new circuit. Okay, ni adalah paparan circuit. Di belah kanan ni kita boleh tengok dia ada kod, coding bagi litar circuit yang boleh dibuat kod. Okay, sebelah kod kita ada start simulation. Okay, yang menariknya circuit dalam Tinkercad ni kita boleh buat simulation dalam bentuk 3D Okay, bila data dah siap kita boleh export sama dengan design tadi dan kita boleh share kepada komuniti Okay, saya nak tunjukkan macam mana nak design circuit Contohnya printang ni, kita ambil printang di sebelah ni, kita tarik Okay, kita zoom besar sikit. Okay, ini adalah printang resistor. Okay, di dalam Tinkercad ni kita boleh namakan resistor ni. Contoh R1 Okay, resistor ni kalau kita tengok 1 kilo ohm. Okay, kita boleh ubah. Contoh kita nak ubah 100. Okay, nampak tak perubahan warna Dia berubah terus. Kalau 100 kilo ohm terus tukar. Brown, black, yellow, gold kan. Kalau tadi 1K dia tukar brown, black, red, gold. Jadi memang sesuai lah untuk pelajar-pelajar kita nak belajar yang baru nak kenal perintang kan, yang tak hafal lagi kod warna perintang. Jadi kat sini pelajar boleh buat dulu simulation dalam Tinkercad supaya tak salah lah bila buat amali. Ini yang satu saya nampak lah dalam circuit 3D design dalam Tinkercad Okay, itu perintang. Kita boleh tengok lagi komponen kat sini ada banyak. Basic all Starter kita ada Arduino, circuit assemble all Okay, saya pergi satu-satu. Tadi perintang. Kita pergi LED pula. Okay, kita tarik je LED ni ke work apa tadi Okay, kita sama juga kita boleh name, kita boleh
tukar color LED Kita boleh tukar nak green ke yellow ke. Okay, kita cuba zoom out. Okay, bila LED kita nampak kat sini, kita boleh highlightkan kat kaki LED ni ada dua kaki kan LED, satu katot, satu anode. Jadi kalau pelajar kita lukis guna 3D ni tak mungkin tersilap silap kaki. Boleh tahu yang tegak ni katot, yang bengkok ni anode. Jadi tak akan tersilap lah. Okay, ini LED. Okay, kita cuba push button pula. Okay, push button kita boleh rename. Kita tengok kaki tu ada terminal 1A, 1B, 2A, 2B. Okay, ni push button. Okay, komponen lain boleh tengok lah. Potentiometer ada, kapasitor, slide switch, ada 9 volt bateri. Okay, dan sebagainya. Okay, saya nak tunjuk lagi yang saya rasa menarik lah dalam 3D ni. 3D Tinkercad ni. Okay, dia ada breadboard. Yang ni saya dah ada, saya boleh letak tepi. Okay, saya nak pastekan breadboard. Okay, drag je masuk dia punya workflow ni. Okay, saya zoom in, zoom out. Okay, ni breadboard. Okay, pelajar-pelajar kita bila masuk lab selalu terlupa ataupun banyak kali nak tanya macam mana nak sambung breadboard. Jadi dengan ni 3D Tinkercad ni, kita tengok kita mouse over kan dekat dia punya lubang-lubang ni kan. Terus ditunjukkan line warna hijau. Maknanya hijau ni di paparan breadboard adalah ada connection. Jadi pelajar kalau nak sambung kaki yang bersambung ada connection arus, kena sambung di laluan yang samalah yang ditandakan. Okay, kalau sebelah ni negatif, ni positif. Ini negatif dengan positif adalah lubang yang tak bersambung, tak ada connection. Jadi pelajar perlu masukkan kaki komponen tu di lubang yang betul lah, jangan salah. Jadi bahagian negatif positif. Okay, di bahagian yang bawah ni, saya buat keluar dia punya komponen. Okay, dilabelkan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Okay, setiap lubang ni ada 5 lubang kan. Kalau kita tengok kat sini, 5 ni ada connection. 1, 2, 3, 4, 5 ada connection. Sebelah dia, di barisan yang kedua ni, tak ada connection lah, tak ada sambungan. Jadi pelajar tak akan tersilap lah bila letak komponen. Contoh saya letak LED ni, okay, di barisan yang berlainan kan. Okay, kita letak perintang. Okay, di lubang yang berlainan. Okay, letak switch. Okay, kita boleh tengok kaki mana yang bersambung. Terminal 1B, 2B, 2A, 1A. Okay. Okay. Bila dah letakkan komponen atas breadboard ni, kita boleh buat wiring. Nak wiring kita tarik je. Okay, contoh kaki apa ni? Kaki anode sambung ke kaki switch. Switch terminal 1B. Okay, kita tarik je wire ni. Kaki diode ni nak sambung ke perintang terminal 2. Perintang ni nak sambung kaki switch terminal 2. Okay, dia berwarna. Kita boleh pilih. Contoh kita nak sambung ke negatif ataupun positif. Sambung aja. Kita boleh pilih warna wiring ni. Katakan negatif kita nak selaraskan hitam. Kita boleh tukar warna kepada warna hitam. Jadi kita nampak mana sambungan yang disambungkan ke terminal negatif. Wire ni hitam lah. Okay. Wire ni kita boleh bengkokkan. Contoh kita tak nak tegak. Kita boleh bengkokkan wire ni supaya nampak komponen yang bertindih ke. Okay, dia salah satu yang saya rasa menarik lah 3D Tinkercad ni.
untuk subjek elektronik lah. Satu, pelajar boleh design dulu lita dia atas blackboard sebelum masuk kelas. Jadi takkan berlaku kesilapan. Selepas kita siapkan wiring ni, kita boleh simulate boleh nyalakan LED ni. Jadi lita ni mestilah lengkap lah. Kita sambung bateri. Okay, sambung bateri. Okay, bateri pun kita boleh nampak mana negatif. Yang negatif kita sambung ke negatif. Okay, ni kita bawah yang positif, terminal positif kita sambung ke positif. Ni, okay, color ni tadi. Kita tak nak warna green, kita boleh tukar warna lain. Katakan positif merah, kita boleh tukar warna merah, red. Macam tu. Okay, lita ni dah lengkap belum? Kita nak cuba simulate. Dia tak lengkap lagi. Okay, contoh tak nak switch ni, kita delete. Positif masuk diode, perintah masuk negatif. Okay. Built-in, yes. Name on battery. Okay, selain daripada komponen basic, kita boleh cuba Arduino. Arduino, contohnya saya delete yang ini. Delete. Tekan delete je, select delete, select delete. Select delete. Okay, contoh saya ambil lita yang dah siap yang ada LED. Okay, ni lita fit ni. Okay, Arduino dia nampak betul-betul lah 3D Arduino Uno. Okay, kalau kita tengok lubang-lubang ni macam real kan. Ada di 0 sampai di 7. Ada di 8, di 9, di 10, di 11 di 12, di 13, ground, A reference dan SDA, SCL. Jadi kita sambungkan, terus boleh sambungkan macam tadi, macam breadboard tadi, perintah LED, kaki kathode ke ground, kaki anode ke perintah sambung ke D9. D adalah digital, digital PWM. Okay, itu adalah digital. Kalau analog, A adalah analog, masukkan analog in, A0 sampai A5. Lepas tu ada power, V in ground 5V, 3.3 volt reset. Dan input output reference memang sebiji dengan lita Arduino yang betul kan. Okay, bila kita dah buat ni, kita cuba start simulation. Jadi tak? Tu nampak kan LED dia menyala kan. Jadi kalau lita kita betul, insyaAllah lah hiduplah lita ni kan. Jadi boleh cubalah tuan-puan boleh cuba buat simulation menggunakan Tinkercad ni Okay, tadi basic Arduino, kita juga ada circuit assemblies ada grow circuit move circuit assembly, spin circuit. Okay, nanti boleh cuba ikut kesesuaian. Dan kita boleh tengok all ada apa, ada semua jenis lita yang ada dalam library Tinkercad. Tadi Arduino, di sebelah komponen ni ada dot-dot ni, bar ni. Bila kita klik, tadi paparan dia adalah komponen dan nama, nama komponen ni. Kalau kita klik bar ni, okay, dia terangkan komponen ni nama resistor.
Apa fungsi dia? Restrict a flow of electricity in the circuit, reducing the voltage and current as a result. Okay. Dia ceritakan apa fungsi setiap komponen yang ada lah. LED, apa fungsi dia, push button. Jadi pelajar boleh tahulah. Okay, potentiometer, okay, kapasitor. Apa fungsi setiap komponen yang ada di dalam Tinkercad ni. Okey. Okey, itu dia circuit circuit di dalam Tinkercad. Okey, kita nak pergi ke kaedah yang ketiga di dalam Tinkercad, iaitu kita buat kod kita buat coding Kita patah balik ke dashboard Tinkercad, kita klik simbol Tinkercad. Okey, di bawah circuit ada code block Kita klik code block. Kita boleh create new code block. Okey, code block ni dia di Politeknik kita tak gunakanlah dalam silibus kita. Saya rasa tak ada Cuma di sekolah-sekolah, di sekolah rendah dan sekolah menengah, silibus sekolah reka bentuk design, subjek reka bentuk ada anak-anak kita belajar menggunakan code block ni. Jadi dalam Tinkercad ada software code block, iaitu blok-blok yang disusun secara programming Okay. Jadi kita boleh mula quick start guide. Saya tunjukkan saja apa yang ada dalam code block ni tadi. Okay, bila kita start tu ada tutorial yang ditunjukkan ada guide-guide yang ditunjukkan macam mana nak menggunakan fungsi code block ni lah. Okay, kita next sign in, okay. Perlu sign in, create new mini dashboard viewing the workspace, okay. Diterangkan satu-satulah toolbar tu apa, block panel tu apa 3D viewer tu apa. Okay, select, stack, run. Okay, jadi kita stack in. Untuk code block ni, kita ambil block tu, programming tu. Kita tarik dan letak kat dia punya layout. Kita drag aja. Tapi kita kena susun ikut programming yang kita nak lah. Kelebihan code block ni kita tak perlu type bahasa programming. Contoh start, next ke, if ke. Kita tarik dia punya blok-blok tu macam mana nak susunkan blok-blok tu untuk menghasilkan program. Kita susun instruction tu untuk memberi arahan macam mana nak buat programming. Okay. Dan last sekali kita run lah. Okay, lepas run kita boleh view it. Contoh kat sini dia nak tunjukkan pergerakan 3D shape ni dalam bentuk coding lah. Dalam bentuk coding. Okay, kita next. Kita follow je lah tutorial ni. Kita follow je, boleh color, boleh align. Okay, kita boleh save. Kita boleh groupkan kita punya code block tadi, programming tadi tu. Kita boleh buat GIF. Kita punya design tadi, kita boleh save as animation, GIF animation. Okay, boleh buat a part and reuse part-part yang kita dah buat tu, kita boleh reuse again. Okay, kalau dah sudah kita done. Lesson complete. Itu pelajaran yang ketiga lah. Code block Dan yang keempat adalah lesson. Okay.
Lesson, jika kita klik, lesson ni adalah paparan hasil bahan-bahan PDP yang kita dah buat tadi. Kalau kita dah buat 3D design, dia akan place dekat lesson ni. Okay, circuit yang kita dah buat tadi, dia letak dekat macam wall lah dalam lesson code block ke apa-apa yang kita dah buat tu, dia akan letakkan di sini. Jadi kita akan cari projek kita tu di bawah lesson kat sini. Okay, belah atas ni kita ada gallery. Okay, ini adalah galeri-galeri dalam Tinkercad Kita ada galeri design dan galeri circuit Ini adalah galeri community dalam Tinkercad. Dia dah buat, di-sharekan kepada community. Jadi kita boleh rujuk balik lah projek-projek yang ada di dalam Tinkercad Okay, galeri. Okay, belah atas ni selain daripada galeri, dia ada blog. Okay, kita boleh go through blog-blog ni. Okay, boleh fokus kepada teacher and parents. Okay, contoh idea-idea projek yang kita nak buat dalam Tinkercad ni, kita boleh tengok blog-blog yang telah dibangunkan lah. Okay, ada features, tips and trick, okay, macam mana nak design, okay, dan sebagainya. Okay, selain daripada blog, kita boleh buka learn Learn ni adalah seperti tutorial lah, tutorial Jadi kita boleh learn how to tinker. Kita boleh pergi ke starter, kita boleh pergi ke lesson ataupun project Kita boleh follow je tutorial yang telah disediakan daripada start sampai ke advance lah. Kita follow arahan-arahan yang diberi Okay, learn, lesson. Okay, ni lesson yang dah ada. Dan ini projek. Okay, ini adalah projek-projek yang dah ada di dalam Tinkercad Introduction to 3D, primitive shape, learn Tinkercad, build a Tinkercad house Dan yang keempat adalah teach Okay, teach ni dia ajarkan kita tiga komponen Yang pertama, macam mana kita nak manage classroom dalam Tinkercad Jadi kita boleh go through lah macam mana nak add student, macam mana nak learn more about Tinkercad classroom nak buat classroom dalam Tinkercad. Lepas tu for teachers, Google Classroom, macam mana nak link dengan Google Classroom Lepas tu macam mana nak connect parent to your district. Okay, ada template letter to parents. Okay, boleh follow modul-modul yang dia telah sediakan Okay, yang ketiga, lesson plan. Dia juga sediakan lesson plan Tinkercad lesson plan for Autodesk Tinkercad lesson idea for MIT. Learn 3D printing, okay, learn laser cutting. Itu ditunjukkan. Okay, selain tu dia tunjukkan resources dia, keyboard shortcut untuk memudahkan buat editing, buat design, launch a maker program, get resources you need to learn more about Makerspace and get start, ataupun nak buat classroom decoration, how to speak 3D poster, decision tree poster, coloring page. Ini sajalah yang dapat saya kongsikan hari ini. Jadi tuan-puan bolehlah cuba sesuaikan dengan pelajaran modul-modul yang ada untuk dicuba, dan saya rasa menariklah, memudahkan pelajar sebelum masuk ke kelas. Mereka boleh cuba dulu sendiri, terutama dalam bidang elektronik tadi. Boleh design dulu lita-lita yang mudah supaya tidak
selalu buat silap, sambung lita siri selari, masih silap lagi, selalu buat silap. Jadi dengan adanya software ni dapat kurangkanlah kesilapan tersebut. Okey, sekian, terima kasih. Okey, jadi itu saja. Terima kasih kepada Puan Z. Itu saja perkongsian untuk hari ini, iaitu berkaitan dengan Tinkercad. Okey, jadi untuk nak melihat balik rakaman ni boleh tengoklah, boleh rujuk balik dekat YouTube PTSN, ataupun boleh juga kita persoalan boleh diajukan kepada penceramah dalam Telegram. Okey, jadi dalam Telegram webinar ya. Okey, jadi untuk tujuan sijil, okey, sijil ISET akan di-channel di laman isert.my. Okey, kod ISET juga boleh didapati pada Telegram PTSN Official. Ini adalah link untuk penilaian kursus Tinkercad. Okey, peserta-peserta boleh scan QR code ataupun boleh pergi kepada penilaian untuk penilaian kursus. Dulu kat pilih tarian tak ada. Dulu kat belum tarian. Okey. Sekejap camping tarian. Tarian boleh tengok dekat chat ni ya. Okey, boleh tengok dekat chat. Ataupun
Okey, boleh link kalian dah boleh buka masalah. Okey, link kalian yang saya share dekat Teams untuk peserta. Okey, link kalian ni mohon tidak dikongsi bersama dengan siapa-siapa yang tidak join ni lah. Tak dengar aku. Apa ni yang first tu penilaian khusus Yang first penilaian khusus dan yang kedua tu dia punya attendance. kehadiran. Okey, jadi untuk itu saja webinar kita pagi ni. Okey, diharap sedikit sebanyak dapat input lah, input yang baru berkenaan dengan topik yang disampaikan oleh jadi itu saja. Mohon maaf atas masalah teknikal yang berlaku. Okey, jadi itu saja. Berjumpa lagi di webinar yang akan datang. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.